Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur. Hari ini insya-Allah kita bersama-sama di muka surat yang ke-184. Insya-Allah muka surat 184. Kita akan mentadabbur hari ini daripada surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 61. Terdapat kesilapan sikit di sini. Sebenarnya surah Al-Anfal ayat 53 sehingga ayat 61, bukannya 9 hingga 16. InsyaAllah. Jadi muka surat yang pentingnya, muka surat kita hari ini adalah muka surat 184. Jadi kepada sesiapa, kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, agar dapat untuk membuka mushaf muka surat 184 insyaAllah, jika ada kemudahan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama membaca daripada ayat 53 sehingga ayat 61 daripada surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberikan feedback tentang line clear. Alhamdulillah. Hari ini kita akan lihat satu ayat seterusnya, iaitu ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang apakah yang sepatutnya difahami oleh orang-orang Muslim, orang-orang Islam, berdasarkan kepada apa yang berlaku di dalam peperangan Badar. Jadi selepas daripada berlakunya peperangan Badar, selepas daripada banyaknya peristiwa-peristiwa, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pengajaran-pengajaran, kalau kita boleh katakan, iaitu apakah yang sepatutnya kita pelajari daripada satu perkara yang besar yang berlaku kepada orang Islam ni. Jadi oleh kerana itulah maka kita menasihati sangat-sangat kepada semua sahabat-sahabat semua yang mampu insya-Allah untuk mempelajari, membaca tentang kisah apa yang berlaku semasa peperangan Badar ni, dan bermula daripada keluarnya Nabi sehinggalah kepada kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat ni daripada Badar, dan kemenangan yang Allah Taala berikan kepada mereka semasa peperangan Badar. Jadi untuk kalau kita fahami cerita yang berlaku ni, maka kita akan lebih merasai lagi lah insya-Allah. Jadi saya cadangkan ada buku seperti contohnya buku Ar-Rahiqul Makhtum, sirah Nabi, buku sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum. Kalau ada sesiapa sahabat yang boleh tulis itu, insya-Allah cantik kalau boleh tulis nama buku tu. Ar-Rahiqul Makhtum ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Inggeris. Kalau sesiapalah nak kan. Dalam buku tu bagus kerana diceritakan secara yang ringkas, taklah terlalu panjang dan tak juga terlalu ringkas, tentang apa yang berlaku semasa peperangan Badar, kerana dia sangat-sangat membantu kita untuk kita memahami ayat ini. Jika sekiranya seseorang tu langsung tak tahu apa yang berlaku dalam peperangan Badar, hanya tahu peperangan saja, mungkin agak kurang memahami apa yang Allah Taala ceritakan dalam soal Anfal ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang telah memberi nama buku tadi tu, kepada sahabat kita yang memberikan. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Taala ceritakan dalam muka surat 184 pada kali ini, iaitu yang pertama sekali konsep ataupun kaedah yang perlu difahami oleh orang Islam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala zalika. Zalika itu merefer kepada at-ta'zib, iaitu apa yang telah Allah Taala kenakan kepada orang-orang kafir Mekah ni. Mereka ni kalau ikutnya lah, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka buat, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Taala berikan kepada mereka, iaitu antaranya apa?
Disebutkan oleh ahli tafsir mengenai dengan ayat ini, mereka ini memberi makan kepada orang miskin. Contohlah kan, kebaikan. Dan kemudian apa lagi yang Allah mereka banyak kan. Contohnya kan, mereka melayani ahli-ahli orang datang membuat haji dan sebagainya kan. Dan kemudian tu Allah Ta'ala telah berikan banyak kebaikan pula kepada mereka. Antaranya Allah Ta'ala telah memberikan makanan kepada mereka. Seperti mana yang disebutkan dalam surah di Ilafi Quraisy, Allah Ta'ala sebutkan, iaitu oleh kerana orang Quraisy ni begini-begini, maka Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka. Antaranya Allah Ta'ala berikan kepada tidak menjadikan mereka ni kelaparan, walaupun mereka ni hidup di padang pasir. Hidup hanyalah di Mekah tu yang memang tak ada tumbuhan, tapi mereka ni selamat, tak ada kelaparan. Jadi Allah Ta'ala memberi makan kepada mereka, menyelamatkan mereka daripada kelaparan. Yang keduanya, Allah Ta'ala beri keamanan kepada mereka. Itu perkara kedua. Dan kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala telah utuskan seorang Nabi dari kalangan mereka untuk mereka. Tengok kan, tapi mereka yang menolak. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala sebutkan perkara ini. Mereka telah melakukan perkara-perkara yang jahat yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Iaitu apa? Antaranya ialah kekufuran mereka. Dan kemudian yang keduanya, mereka ni menghalang orang lain daripada untuk beriman. Bukan hanya mereka ni kufur, mereka sendiri kufur, tapi mereka tu saddu, dia kata saddun nas anil iman. Mereka tu menghalang orang. Tengok kan, bila orang lain datang buat haji, bukannya mereka ni membiarkan Nabi Muhammad tu nak berceramah, nak bercerita tentang agama, tapi mereka tu menghalang orang lain. Mereka ceritakan pula bahawa Muhammad ni sesat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ulama kata ialah mereka sendiri telah melakukan satu kejahatan, iaitu memerangi orang-orang yang beriman. Itu yang berlaku dalam peperangan Badar ni. Maka oleh kerana itulah berlakulah sunnatullahnya. Sunnatullahnya apa? Disebutkan dalam ayat 53 ni. Yang akan terjadi sampai bila-bila sunnatullah ni, iaitu sunnatullah maksudnya ialah satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia. Iaitu apa? Zalika bi annallaha, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lam yaku mughayyiran. Allah Taala tidak akan mengubah. Itu kan ni'matan an'amaha ala qaumin. Satu nikmat yang Allah Taala berikan kepada satu kaum. Kalau asalnya di sini Allah Taala cerita ialah tentang orang Mekah tu. Allah Taala beri nikmat kepada mereka. Hatta, sehingga mereka sendirilah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Iaitu apa? Ubah tu, iaitu kekufuran tadi, menghalang manusia daripada jalan Allah, memerangi orang-orang beriman. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala telah ubah, mengazabkan mereka dengan apa yang terkena. Tengok kan, Allah Ta'ala dah beri nikmat kepada mereka lama dah, walaupun mereka ni kufur tapi banyak mereka ubah. Jadi ayat ini hampir samalah berkenaan dengan satu ayat lain dalam surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat yang ke-11 yang biasa kita baca kan, iaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum tu sehinggalah mereka itu mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Maknanya kalau mereka itu beriman, maka Allah Ta'ala akan teruskan beri nikmat kepada mereka. Tapi oleh kerana mereka ni kufur, maka Allah Ta'ala akanlah jadi bukanlah hanya mengubah ni bukan hanya sebagaimana yang mungkin banyaklah kesilapan dalam memahami ayat ni, iaitu mengubah secara luaran. Bukan luaran, tapi ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri itu apa? Yang pertama sekali ialah keimanan dan juga kekufuran. Mereka tinggalkan iman, mereka ambil kufur. Itu mengubah. Itu perubahan. Jadi perubahan sini adalah perubahan yang lebih, ialah perubahan dalaman, bukan perubahan luaran. Luaran tu nombor 2. Usaha tu nombor 2 kan, usaha zahir ni kan. Tapi yang pertama sekali yang Allah marah, yang Allah akan ubah mereka ni, ialah Allah takkan beri ni, ialah apabila mereka ni tidak beriman. Itu kan. Kemudian, tapi kalau kita tengok ada juga orang yang tak beriman tapi dapat juga, itu ingat itu adalah merupakan istidraj nama dia. Istidraj yang kita telah sebutkan sebelum ni dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan sebelum daripada ni. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 54 kadak bi ali Fir'aun. Tengok Allah ulang lagi. Perkara ni sama seperti apa yang telah berlaku kepada Fir'aun. Ingat lagi Fir'aun dan juga wallazina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum daripada Fir'aun. Jadi apa yang telah dilakukan oleh ali Fir'aun, iaitu member-member Fir'aun, geng-geng Fir'aun, bukan Fir'aun seorang saja, tapi semualah kepala-kepala yang bersama-sama dengan Fir'aun tu. Tengok Allah Ta'ala kata sama, perkara ni sama. Inilah yang berlaku ketetapan Allah. Kita katakan kaedah yang dalam ayat 53 tu telah berlaku kepada Fir'aun. Wallazina min qablihim,
dan orang-orang yang sebelum daripada Firaun, iaitu siapa? Banyaklah yang kita sebut sebelum ni, kaum Hudnya, kaum Nuhnya dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata apa situ? Kazzabu. Mereka semua tu, kesalahan mereka ialah kazzabu bi ayati rabbihim. Mereka ni mendustai dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat-ayat tu boleh jadi ayat betul-betul, dan juga termasuk juga ialah mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi yang dikirimkan. Jadi mereka tu mendustai, tak mau percaya, tak nak terima, walaupun datang dengan ayat-ayat, datang dengan risalah-risalah. Fa'ahlaknahum. Lalu Allah Ta'ala pun menghancurkan mereka. Fa'ahlaknahum bizunubihim, dengan dosa mereka, bukan sebab lain, sebab mereka tu berdosa, sebab tu Allah Ta'ala hancurkan mereka. Jadi Firaun, kalau kita katakan, lebih hebat daripada apa yang ada sekarang ni. Manusia-manusia sekarang ni yang moden, yang apa kan, yang nampak hebat, naik ke bulan, naik ke Marikh, naik apa benda kan. Firaun tu lebih hebat lagi. Di zaman itu maknanya kan, dengan zaman suasana tu dia boleh buat piramid, dia boleh buat macam-macam kan. Jadi tapi tengok kan, manusia yang hidup pada zaman Firaun tu, mungkin dia akan merasakan tak adalah atas dunia ni kan, hebat, paling hebat kan. Tapi tengok ke mana dia, hancur habis kan, hancur. Allah SWT hancurkan mereka kan. Dalam apa? Dalam laut kan. Ada yang mana laut, air pergi kepada manusia tu, seperti kaum Nuh, kaum Nabi Nuh kan. Tapi ada yang mereka pergi kepada laut tu, dan Allah Ta'ala hancurkan mereka dalam laut. Jadi maknanya Allah Ta'ala gunakan benda tu sepatutnya menjadi nikmat kepada manusia, iaitu air kan. Air tu nikmat kepada manusia, tapi tengok air tu menghancurkan mereka. Allah Ta'ala boleh hancurkan kita kan, dengan apa? Dengan apa yang kita kata, dengan nikmat kita sendiri. Nikmat yang kita rasa mahu ialah nikmat untuk kita, Allah Ta'ala hancurkan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala boleh hancurkan manusia tu, fa'ahlaknahum bizunubihim, kerana zunub mereka, kerana dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan ala fir'aun, wa kullun kanu zalimin. Allah Ta'ala kata kullun, semua yang mendustai itu adalah merupakan zalim. Jadi tengok kan, apakah kezaliman mereka? Kezaliman mereka yang paling Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah ialah apa? Kerana mereka itu mendustai. Jadi pendustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah merupakan benda yang paling dahsyat sekali, yang tak boleh diterima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terusnya cerita selepas itu, inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruk, syarrad seburuk-buruk, ad-dawab tu yang melata di atas muka bumi, yang bergerak atas muka bumi. Apa yang bergerak atas muka bumi ni? Mungkin haiwan, mungkin binatang, mungkin serangga, mungkin ikan, mungkin burung, semua itu adalah bergerak atas muka bumi, dan termasuk juga adalah manusia bergerak atas muka bumi ni. Jadi Allah SWT kata, antara benda-benda yang bergerak atas muka bumi ni, haiwan ke, serangga ke, ikan ke, burung ke, apa-apa semua kan, dan juga manusia, yang paling jahat sekali ialah syarrad dawab indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, allazina kafaru, ialah orang kafir. Jadi maknanya kalau kita tengok kan, mana yang lebih teruk kan, di antara kita kata anjing dengan manusia, kalaulah manusia itu tidak beriman, seolah Allah Ta'ala nak kata kat sini kan, yang paling dahsyat di sisi Allah, yang paling syar, yang paling jahat ialah mereka yang allazina kafaru. Tapi tengok kata binatang, adakah binatang tu kafir? Binatang tidak kafir. Ikan tidak ada yang kafir kan. Dia tu semua tu kita kata Islam Sebab itulah Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lain, walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi, kepada Allah telah Islam apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua itu Islam kepada Allah, tunduk kepada Allah artinya. Kecuali lah manusia dan juga jin. Allah Ta'ala beri mereka taklif. Allah Ta'ala beri kepada mereka ni ialah boleh memilih. Jadi bila mereka ni boleh memilih, ada yang memilih keimanan, ada memilih kekufuran. Kita Alhamdulillah, kita pilih keimanan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada makhluk, ada manusia ni yang memilih kekufuran. Ada jin yang memilih kekufuran. Jadi orang yang memilih kekufuran, itulah Allah Ta'ala kata yang paling jahat sekali. Kenapa? Mereka makan hasil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka makan makanan Allah. Mereka ambil udara daripada Allah kan. Mereka minum air yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba mereka ni kufur. Jadi sebab itulah Allah kata yang paling jahat-jahat sekali. Yang paling jahat sekali, syarrud dawab, yang melata indallah, bagi Allah, allazina kafaru fahum la yu'minun. Mereka tak nak beriman. Kenapa mereka tak nak beriman? Jadi maknanya bagi kita Allah Ta'ala bina mindset kita kan, cara pemikiran yang betul bagi kita kan, iaitu apa? Bila kita lihat siapa yang paling buruk kan. Jadi sebab itulah bila kita baca Quran ni akan membentuk cara pemikiran kita sepatutnya. Bukannya pemikiran kita ni hanya baca Quran tu baca sahaja, tapi dia tidak membentuk kita kan. Tak. Sebab itulah Allah Ta'ala minta kepada kita kan, ulang-ulang baca Quran. Satu ayat kita dapat 10.
Minta maaf, satu huruf kita dapat 10. Satu huruf dapat 10. Tengok betapa banyaknya pahala. Kenapa Allah Ta'ala beri pahala yang begitu besar? Sebab Allah Ta'ala nak kita ni termindset, cara fikir kita terbentuk dengan Al-Quran. Bukannya kita baca Quran hanya baca sahaja tetapi tidak memberi apa-apa kesan kepada cara fikir kita. Yang membentuk cara fikir kita kadang-kadang ialah televisyen, kadang-kadang internet, kadang-kadang kawan-kawan dan sebagainya kan. Tak, itu adalah satu benda yang mungkin salah, mungkin betul. Televisyen mungkin betul, mungkin salah. Internet mungkin betul, mungkin salah kan. Tapi Al-Quran betul. Selama-lamanya betul, tak ada yang tak betul dalam Al-Quran ini. Jadi oleh kerana itulah kita, alhamdulillah, kita dapat belajar Al-Quran, kita dapat tadabbur Al-Quran ni untuk kita dapat membina. Jadi sekarang kita nak bina satu mindset kita, iaitu apa? Yang paling jahat sekali yang melata atas muka bumi ialah manusia-manusia yang tidak beriman dan kafir. Iaitu allazina kafaru fahum la yu'minun. Ayat yang ke-56. Allazina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum. Ini seterusnya kan, yang jahat lagi ni. Yang Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka yang jahat ni kan. Nabi SAW di zaman semasa apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, tiba ke Madinah, Nabi SAW telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang berada di Madinah tu. Yang berada di Madinah tu ada, kita kata ada 3 kelompok besar lah. Iaitu yang pertama sekali orang beriman. Yang keduanya ialah orang yang masih kafir. Mereka ni penduduk Madinah tapi mereka ni masih kafir. Ataupun orang yang menduduki sekitar Madinah tu. Yang ketiganya ialah orang Yahudi. Orang Yahudi ni terbahagi kepada 3 kelompok. Yang pertama Quraizah, yang kedua Qainuqa dan yang ketiga Bani An-Nadir. 3 bani ni, 3 kelompok. Jadi mereka ni semuanya mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW yang kita panggil sebagai Piagam Madinah kan. Dalam perjanjian itu maknanya itu mereka akan sama-sama untuk bertolong-menolong, untuk bersama-sama lah mempertahankan Madinah ni kalau ada orang serang daripada luar dan sebagainya kan. Tak kira lah orang luar tu, orang kafir macam mana pun, kita akan mempertahankan Madinah. Itu perjanjian Nabi dengan orang-orang yang berada di Madinah. Tak kira mereka ni Islam ke, mereka ni musyrik ke, ataupun mereka ni Yahudi. Jadi Allah SWT sebut di sini, allazina ahadta minhum, orang-orang yang kamu ikat janji dengan mereka. Secara spesifiknya ayat ini asalnya turun kepada iaitu orang-orang Yahudi, yang mana Nabi SAW telah buat perjanjian dengan mereka. Jadi orang-orang yang ahadta minhum, yang kamu telah buat janji minhum, gitu kan. Jadi Allah SWT kata daripada mereka tu summa yanquduna ahdahum, kemudian tu mereka ni tidak memenuhi janji mereka. Sepatutnya mereka dah berjanji dengan Nabi, sepatutnya, tapi yang kuduna maknanya mengingkari ahdahum, janji mereka. Fi kulli marrah, pada setiap kali berlaku peperangan, maka mereka buat lagi kan. Mereka tak tunaikan janji. Sebab itulah kita baca dalam sejarah kan, dalam Rahib Makhtum pun ada sebut, iaitu bagaimana kan dalam sirah Nabi SAW, Nabi setiap kali itu akan apabila berlaku saja peperangan, akan berlakulah orang Yahudi mana kan, satu kelompok mana mereka ni, sehinggalah yang terakhir sekali Bani Quraizah semasa peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Dia buat ketika peperangan Nabi SAW kena kepung tu, semasa peperangan Ahzab Khandaq tu kan, mereka ni buat onar di dalam tu, daripada dalam, sebab tu daripada dalam Madinah kan, sedangkan musuh datang daripada luar. Jadi menunjukkan bahawa mereka ni fi kulli marrah, Allah Ta'ala kata, pada setiap kali mereka ni. Kita tengoklah sampai sekarang kan, perangan mereka sama saja. Kalau zaman Nabi 3 kali peperangan, 3 kali di antara Badar, Uhud dengan Ahzab, kemudian selepas peperangan Ahzab, mereka setiap kali akan melanggar perjanjian mereka, akan buatlah perkara-perkara yang akan kalau mereka dah janji dah. Jadi orang Islam tak boleh kan, setiap kali mereka ni berjanji, kalau mereka dah berjanji dengan mana-mana, tak kira orang tu kafir ataupun orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni menunaikan janji tu. Tak kira kan, kalau tak nak berjanji, jangan berjanji, batalkan perjanjian tu. Tapi mereka ni tak batalkan perjanjian. Mereka berjanji dengan Nabi, tapi tiba-tiba mereka ni tidak menunaikan janji. Inilah yang menakutkan, inilah yang dikatakan jahat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahum la yattaqun, mereka tak takut pun untuk melanggar janji mereka tu. Kemudian fa imma, Allah Taala kata fa imma tasqafannahum, oleh kerana itulah fa imma tasqafannahum ni kamu dapati mereka, kamu jumpa mereka tasqafannahum fil harbi, semasa peperangan, fasyarrid bihin, maka farrid, syarrid tu makna farrid, makna pecahkan mereka tu, hentam mereka kan, pukul mereka tu, man khalfahum, daripada belakang, orang yang di belakang mereka. Maksudnya ialah pukul mereka, hukum mereka tu dahsyat-dahsyat. Makna Allah Ta'ala cerita kat sini, kalau dalam tafsir dia kata jangan beri muka kepada mereka ni.
Bila berlaku saja peperangan, hentam mereka habis-habisan. Kerana mereka ni adalah orang yang jahat. Orang yang tidak memenuhi janji mereka kan. Jadi bila berlaku peperangan, belasah mereka habis-habislah. Kita kata dalam bahasa itu kan. Dalam kitab tafsir Jalalain dia kata tangkil bihim wal uqubah alaihim. Jadi Allah SWT kata sini la'allahum yazakkarun. Kita tak boleh tunjuk lembut. Kita mesti tunjukkan bahawa kita ni terpaksa berkeras dengan mereka kerana mereka tidak menunaikan janji. Ketika dahsyat-dahsyat tiba-tiba mereka buat macam tu kepada kita. Jadi Allah Ta'ala kata buat macam tu kerana apa? Orang Islam semua kena syarit tu, pukul mereka habis-habis, belasah mereka habis-habis, la'allahum yazakkarun. Moga-moga mereka ni ambil peringatan supaya jangan buat lagi. Tapi adakah mereka ni akan ambil peringatan? Allah Ta'ala kata wa imma takhafanna. Tapi mereka ni tak ambil peringatan. Kemudian seterusnya Allah SWT ajar kepada orang beriman ini, kalaulah wa imma takhafanna min qaumin khiyanah, kalau kamu takut ni maknanya ada tanda-tanda, ada tanda-tanda yang menunjukkan yang menunjukkan mereka ni ada tanda-tanda bahawa nak mengingkari janji tu, tak nak menunaikan janji. Allah Ta'ala kata kalau kamu ada rasa takut, ada tanda-tanda daripada satu kaum itu khiyanah, mereka tu nak khianat, mereka tak nak menunaikan janji, fambis ilaihim, maka Allah Ta'ala kata fambis ilaihim, maksudnya ialah janganlah batalkan janji itu. Gitu kan. Jadi maknanya jangan buat janji lagi, beritahu kepada mereka kita janji ni kita tak boleh nak pakai dah. Maknanya clear. Supaya kalau tak nak berjanji, jangan berjanji. Kalau ada janji, kita rasa macam mereka tak nak tunaikan janji, jadi Allah Ta'ala ajar kita supaya beritahu mereka clear, terang-terang bahawa kita tak nak batal janji itu. Ala sawa, maknanya tak nak lagi berjanji, sama-sama kan. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala tak suka kepada orang khianat. Apa yang dibuat oleh orang kafir tadi tu, yang Allah Ta'ala cerita di atas tu ialah khianat, tu perbuatan khianat kan. Jadi Allah tak suka khianat kan. Kita even walaupun dengan orang kafir, kita tak boleh khianat kan. Jadi kalau kita tak nak berjanji, kita nak batalkan, pergi beritahu mereka kami nak batalkan janji, sebab khianat tak boleh kan. Kita berjanji, tiba-tiba kita tak melakukan, tak menunaikan janji itu. Kemudian Allah Ta'ala kata wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Ayat ini, ayat 59 ini adalah menceritakan tentang orang-orang kafir yang ada yang selamat. Dalam peperangan Badar ni ada yang ditawan, ada yang selamat, ada yang mati, ada 3 kelompok. Jadi yang selamat ni dia rasa dia selamat dah, terlepas dia kata. Konon-kononnya jadi dia habis dalam peperangan Badar ni, dia pun lari balik ke Mekah. Dia rasa mereka ni selamat. Jadi Allah SWT kata wala yahsabannal ladzina kafaru, janganlah orang-orang yang kafir itu merasai bahawa mereka tu sabaku tu makna terlepas, maksudnya sabaku tu terlepas dia daripada Allah Ta'ala, tak dapat nak seksa mereka lah, konon-kononnya kan. Mereka rasa macam tu kan. Tu sabaku maksudnya kan. Sabaku tu bukan makna mendahului, tapi maksudnya mereka ni terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak terkena lah, tak kena bunuh, tak kena tak kena tawan. Sabaku mereka. Allah Ta'ala kata innahum la yu'jizun. Mereka fikir mereka boleh terlepas ke? Tak. Innahum la yu'jizun. Allah Ta'ala kata mereka tak dapat mengalahkan atau melemahkan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi mereka terlepas tu ada sebab dia. Bukannya mereka tu maknanya dapat mengalahkan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Allah Ta'ala tak melepaskan mereka kan. Allah Ta'ala nak tengok mereka nak ulang lagi tak? Kalau ulang lagi akan kena lagi. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat sebelum ni. Jadi ayat 59 tu nak mengatakan janganlah kamu ni orang yang terlepas tu, yang tak terbunuh, tak ditawan dalam peperangan Badar tu, rasa mereka kamu ni terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Seterusnya ayat 50, ayat 60 insya-Allah. Ayat 60 ialah Allah SWT sebut sini tentang masalah persediaan. Allah Ta'ala menyuruh orang beriman ni supaya wa'iddu maknanya ialah bersedialah kamu. Maknanya kita ni kena bersedia. Kena melakukan persediaan, maknanya persiapan perang, persiapan apa kan, persiapan kekuatan dan sebagainya kan. Dalam semua sudut, dalam semua bentuk kekuatan. Allah Ta'ala kata wa'iddu lahum, untuk menghadapi orang-orang yang musuh-musuh Islam ini, mastata'tum, sekadar kemampuan kita. Maknanya kalau kita tak mampu tak boleh, tapi kalau kita masih mampu kita kena buat sekadar kemampuan kita. Kalau kita mampu tapi kita tak buat, itu adalah satu kesalahan. Sebab apa? Jadi maknanya adakah kita ingin berperang di sini? Tidak, tak menunjukkan bahawa kita nak berperang, tapi maksudnya ialah kita kena bersedia. Kita tengoklah sekarang atas dunia kan, orang-orang yang mempunyai persediaan, kehebatan kan, jadi mereka tu ditakuti, digeruni kan. Orang Islam tak digeruni. Kenapa? Tak ada persediaan tu. Jadi bukanlah kita nak memerangi orang, suka-suka hati nak bunuh orang dan sebagainya, tak. Tapi persediaan tu untuk menunjukkan takut kalaulah kita tak ada persediaan tu, orang-orang akan berani dengan kita.
Jadi kita mestilah menunjukkan kekuatan kita. Kena ada kekuatan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, wa'iddu, bersedialah kamu lahum, untuk menghadapi orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang musuh Islam ni, mastata'tum min quwwah, daripada kuwah. Kuwah ni maknanya kekuatan. Apa saja bentuk kekuatan. Sama ada kekuatan psikologi, kekuatan badan, kekuatan ketenteraan, kekuatan teknologi, kekuatan, semua kekuatan. Min quwwah wa min, dan kemudian Allah Ta'ala sebut wa min ribatil khair, dan juga daripada ribat. Ribatul khair ni maknanya ialah kuda-kuda yang diikat. Maknanya ribat yang kalau ikut bahasanya ialah satu ikatan kuda, tapi ikat dengan sedikit, dengan satu tali saja, bukan banyak tali. Sebab apa Allah Ta'ala sebut sini iaitu ribat al-khair, ialah untuk menunjukkan bahawa supaya kuda tu boleh segera cepat digunakan. Kalau sekadar ikat banyak-banyak nanti dah berfikir pula berapa puluh kali, berapa hari pula nak lepaskan ikatan ni, sebab banyak sangat tali kan. Jadi diikat simple saja, tak nak bagi kuda tu terlepas saja. Itu maknanya bayangan Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu kita hendaklah sentiasa bersedia untuk menghadapi dengan cepatnya. Daripada maksudnya ialah kekuatan-kekuatan, dan juga daripada ikatan kuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, di mana dengan itu kamu boleh menakutkan. Turhibu, itu kita sebut tadi kan, bukan untuk berperang saja, tapi sebenarnya ialah untuk membina kegerunan pada hati orang-orang yang tak beriman ni, supaya mereka takut kepada orang Islam ni. Jadi sebab itulah wajib ke atas orang Islam untuk membuat persediaan-persediaan ini untuk kamu. Dengan itu ialah menakutkan musuh Allah, musuh-musuh kamu, wa aduwakum wa akharina min dunihim, dan lain-lain lagi yang kamu tak tahu. Min dunihim, selain daripada inilah kan, selain daripada kamu nampak ni, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, Allah Ta'ala tahu siapa. Ramai orang-orang yang memusuhi Islam, tapi kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat benda ni, maknanya Allah Ta'ala tahu siapa musuh kita. Ramai lagi yang kita tak tahu. Jangan kita nampak bahawa yang kita nampak macam musuh kita, musuh orang Islam saja, dia tu musuh. Ada lagi orang. Jadi sebab itulah bila kita ada macam ni, kita patuh kesuruhan Allah ni, wa'iddu ni, maka itu menunjukkan bahawa kita ni telah beriman, kita patuh pada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa-apa saja yang kamu infakkan, min syai'in, apa saja, fi sabilillah, di jalan Allah. Maknanya kita infak apa saja. Kita infak tenaga kita, kita infak waktu kita, kita infak harta kita. Apa-apa saja tu Allah Ta'ala akan balas. Sebab itulah setengah-setengah ulama dulu kan, dia kadang-kadang dia tambak siap-siap unta, tambak kuda siap-siap kan, tak bersedia. Orang kata awak ni jauh untuk berperang kan, jauh tempat nak berperang jauh kan, tak apa, dia kata aku nak dapat pahala ni kan. Sebab apa? Dalam hadis menyebutkan bahawa kuda yang diikat, kuda ni maknanya alat peperangan lah, yang diikat kan, untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun belum diguna, dia akan dapat pahala. Jadi itulah Allah SWT sebutnya, janganlah kita rasa bahawa apa yang kita infak di jalan Allah itu sia-sia. Tak. Yuwaffa ilaikum, Allah Ta'ala kata, wa antum la tuzlamun. Allah Ta'ala tak akan menzalimi kamu walaupun sedikit. Allah tak akan bayar kepada kamu. Allah Ta'ala akan beri berganda-ganda kepada kamu di atas apa yang kamu buat itu kan. Kemudian yang terakhirlah ayat 61. Ayat 61, wa in janahu, kalaulah kamu tengokkan mereka itu, ada orang-orang yang tak beriman tu, musuh-musuh kamu kalau ikut inilah musuh-musuh kamu, tapi orang yang tak beriman tu, janahu, mereka tu cenderung untuk lissalmi. Lissalmi maknanya untuk berdamai. Jadi ada orang-orang yang nak berdamai dengan orang Islam ni. Jadi kalau kita nampak bahawa mereka tu nak berdamai, Allah Ta'ala kata fajnah laha, maka berdamailah dengan mereka. Kalau mereka nampak cenderung untuk berdamai, kita berdamaikan dengan mereka. Jangan maknanya mereka nak berdamai, kita nak berperang juga dengan mereka. Tak. Jadi nampakkan Allah Ta'ala ajar kita tu supaya kita ni kan, Masya Allah kan, kita ni menerima selalu. Kita nakkan keamanan. Orang Islam ni nak aman ni. As-salmi, sebab tu Allah Ta'ala gunakan perkataan as-salmi. Salmi tu makna aman. Aman tu makna kita tak nak berperang asalnya kan. Buat apa kita berperang kan? Manusia ni kalau boleh kita tak nak berperang semua kan. Kita nak keamanan kalau boleh kan. Tapi ada orang yang tak nak keamanan. Dia nak menghalang manusia ni daripada agama kan. Dia tak nak beri. Dia nak bagi kebebasan kepada apa yang dia nak. Tapi bila orang tu nak kepada Islam, mereka tak nak bagi kebebasan. Mereka mengatakan freedom, tapi bila orang nak kepada Islam, mereka tak nak beri pula kan. Sebab apa? Itulah benda-benda yang kita kata diskriminasi. Jadi sebab itulah kita terpaksalah kadang-kadang bersedia sebagaimana disebutkan dalam ayat 60 surah Al-Anfal baru sekejap kita baca tadi. Jadi tapi kalau ada di kalangan mereka itu yang memang nampak cenderung mereka nak keamanan, Allah Ta'ala menyuruh kita fajnah laha, hendaklah kamu bersama-samalah mereka keamanan dengan mereka, wa tawakkal ala Allah. Kemungkinan tak mereka ni tipu kita.
Mungkin mereka tipu orang Islam kan. Mereka nampak macam nak aman, tapi sebenarnya mereka ni ada benda nak buat pada kita. Tapi Allah SWT kata tak apa. Yang penting kamu bila mereka nak keamanan, kita beri keamanan kepada mereka. Apa yang akan berlaku di belakang tu, Allah Ta'ala kata wa tawakkal 'ala Allah. Tawakkallah kamu kepada Allah. Apa-apa yang kita tak nampak, innahu was-sami'ul alim. Allah itu Maha Sami', Maha Alim, Maha mendengar. Allah Ta'ala tu jangan bimbang. Allah Ta'ala tu Maha mendengar, tahu apa yang mereka nak buat, apa kejahatan-kejahatan mereka, dan juga Maha tahu apakah yang mereka rancangkan. Jadi setakat itulah saja, alhamdulillah, daripada ayat di pengajaran lah kita kata, daripada surah Al-Anfal, daripada peperangan Badar ni, banyak perkara rupanya Allah Ta'ala nak ajar orang-orang yang beriman ni bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir semua kan. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang, muka surat 185, insya-Allah, muka surat 185. Jumpa, wallahu a'lam bissawab. Kita tamatkan insya-Allah sesi kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.